Jika dalam episod pertama kami cuba membongkar sejarah pembabitan pasukan pertama Regimen Askar Wataniah mengharungi liku-liku latihan dan cabaran, mereka mempersiapkan diri sebagai seorang anggota tentera simpanan berkaliber. Untuk episod kedua, kami selusuri pahit maung menjalani kursus asas prajurit muda sukarela dan kursus bakal pegawai sukarela. Sepanjang sebulan rakaman kursus ini, kru kami sempat merasai detik-detik cemas ketika berdepan dengan kumpulan jurulatih yang sebelum ini tidak pernah dibayangkan. Kursus asas prajurit muda sukarela merupakan titik permulaan dalam perkhidmatan Askar Wataniah, sekaligus merupakan landasan kepada anggota baru dalam mendalami ilmu ketenteraan. Oleh itu, mampukah mereka menjalani kursus selama sebulan ini? Dan mampukah mereka membuktikan kata-kata mahu berkhidmat kepada negara dengan menyertai Askar Wataniah? Saya mengikuti Askar Wataniah ni supaya saya dapat memantapkan lagi disiplin diri saya. Satu sebab minat. Saya dapat pengalaman yang baik Untuk mempertahankan negara. Dan untuk mempelajari cara-cara organisasi Angkatan Tentera. Bermula dengan arahan jurulatih yang sebelum ini tidak pernah dijangka, diramalkan ada sebahagian daripada anggota merasa bimbang, sedih dan mahu pulang ke kampung halaman. Jadual yang padat, disiplin yang ketat berdasarkan silibus yang telah ditetapkan. Mungkin sahaja ada rasa kesal di hati mereka. Okey, untuk modul untuk kursus asas sukarela ni, kebanyakannya yang kita sediakan adalah latihan-latihan ketenteraan dari segi fizikal, mental dan juga latihan pengetahuan dalam bidang ilmu medan perang. Di mana kita sedia maklum, kita akan latihkan pada semua sekali prajurit muda ataupun sukarela ni sama seperti macam mana askar tetap. Tetap. Jangan kebut. Okey. Sampai jurulatih puati. Kursus ini bukan sahaja disertai oleh pelajar institusi pengajian tinggi swasta untuk mengisi aktiviti core curriculum, malah turut disertai golongan profesional seperti doktor perubatan, pakar telinga, ketua pegawai eksekutif CEO dan pelajar Malaysia yang menuntut di luar negara. Saya belum bekerja lagi, baru lepas belajar di Universiti Al-Baik Jordan. Saya bekerja sebagai doktor perubatan di Hospital Tawau Sabah. Saya sebagai aktivis sosial, sebagai setiausaha Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Wilayah Persekutuan. Saya bekerja sebagai audiologis di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Study in University of Portsmouth dekat United Kingdom. Datang daripada latar belakang berbeza, tidak mengira asal-usul, agama dan bangsa, kini berkumpul sebagai satu pasukan. Dengan satu tujuan, harapan, semangat dan iltizam sebagai benteng kedua pertahanan negara, mereka rela meninggalkan seketika keseronokan di luar sebaik saja langkah kaki pertama menjejak masuk ke kem untuk menjalani latihan. Berbaluikah mereka meninggalkan pekerjaan yang selama ini tidak pernah terikat dengan disiplin yang begitu ketat, gaji yang lumayan, suasana pekerjaan yang selesa berbanding dengan kehidupan sebagai seorang anggota tentera? Pelbagai persoalan mula bermain di fikiran. Bercelaru. Tapi menariklah, experience baru kan. So something different daripada pekerjaan saya. Cabaran itu sangat mencabar. Bagi pegawai Warren Saldi Yusof yang telah merekrut Askar Wataniah selama 6 tahun, daripada peringkat pemilihan awal lagi, anggota baharu telah ditanamkan dengan disiplin dan tanggungjawab anggota terhadap diri sendiri. Jenis-jenis latihan yang kita akan sediakan untuk mereka ni adalah contoh salah satu dari segi latihan jasmani untuk ketahanan fizikal dan mental diorang. Kemudian kita terapkan di sini dari segi pembelajaran macam mengenal sejarah Askar Wataniah, macam mana Askar Wataniah diwujudkan dulu, kemudian sampailah sekarang apa peranan Askar Wataniah, sama ada masa bila dia diperlukan dan masa bila dia akan diguna pakai oleh semasa dalam keadaan darurat.
dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita akan sediakan untuk diorang. Latihan bermula seawal jam 6.30 pagi dengan latihan jasmani. Lipat ke belakang. Bagi yang sama. Latihan mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan jasmani terbahagi kepada latihan jasmani pagi, jasmani pusat dan latihan tempur. 1, 2, 3. Latihan ini penting untuk melatih daya tahan antibodi selain membina kecergasan dan membentuk jiwa yang mantap sebagai anggota tentera. Berbanding peringkat awal, anggota yang menghadiri kursus di pusat latihan kebanyakannya dari kumpulan GG atau Jungle Squad bagi menyiapkan diri berdepan anasir musuh dari hutan. Namun telah melalui lipatan perubahan mengikut peredaran masa. Mereka dilatih untuk siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam, darurat maupun peperangan. Macam contoh kata latihan-latihan tempur yang kita sediakan seperti macam memikul pack, bawa pasir, dalam ni pikul balak, bawa guling tayar. Jadi sebab itu semuanya adalah latihan-latihan ketahanan otot kita. Jadi di mana benda ni penting semasa kita bila menghadapi situasi peperangan. Sebab dalam keadaan situasi peperangan ni kita tidak boleh menjangka dan kita tak boleh susun keadaan tu. Keadaan tu mungkin lagi dahsyat ataupun mungkin lagi teruk daripada apa yang kita fikirkan. Setelah menjalani latihan jasmani, khawat, pentadbiran dan teori peperangan, kini tiba masa untuk mempraktikkan ilmu tersebut di medan perang. Sepanjang tempoh itu, penuntut diuji oleh jurulatih mengenai taktik peperangan yang sesuai digunakan bagi sesuatu operasi selain menilai keupayaan keberkesanan tindakan sesuatu pertempuran. Apabila sudah meredah belantara, di situlah peserta dapat menilai semangat setiakawan dalam berkumpulan dan peranan ahli kumpulan membantu ahli semangat yang hampir terhakis. Peperangan yang melibatkan contoh CIW, Conventional Insurgency Warfare. Di sini kita ada sejarah tersendiri di mana kita pernah memenangi peperangan tersebut. Di mana kita pernah bertempur dengan komunis. Jadi peperangan tu kita mengajar disebabkan suasana keadaan hutan kita di Malaysia ni masih lagi ada yang belum diterokai. Jadi itu sebab peperangan melawan insurgensi ni kita tak boleh lupakan. Sebab itu menjadi satu kita punya kebanggaan. Peranan dan tanggungjawab askar wataniah sebagai barisan kedua pertahanan negara tidak boleh dipandang enteng dibandingkan dengan badan sukarela yang lain. So, ilmu dah akan habis. Kamu akan dapat pada semasa ke semasa. Timbalan Komander Regimen 515 AW Lieutenant Colonel Suhardi Saad PGB menegaskan anggota AW juga perlu sedar tanggungjawab mempertahankan kawasan termasuk kampung, pekan, daerah dan negeri. Mereka juga dikendaki sentiasa siap siaga dengan tugas-tugas lain untuk diatur gerak pada bila-bila masa. Langkah ini adalah sejajar dengan seruan kerajaan untuk meningkatkan keupayaan askar wataniah sebagai benteng pertahanan negara lapisan yang kedua.
Beliau juga berharap anggota kekal aktif mengikuti kursus dan latihan yang dijalankan untuk memantapkan kemahiran dan pengetahuan sedia ada